A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya juga Allah beri kita kekuatan untuk kita terus lagi sama-sama dapat berjemaah secara Google Meet dalam rangka kita meneruskan program Generasi Al-Quran untuk malam ni yang merupakan siri yang ke-205, Alhamdulillah, 5 Mac 2022, siri yang ke-205. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetamu kita malam ni secara bidan terjun baru bagi tahu kemarin sudah ada bersama-sama kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan pun dah hadir. Jadi saya mengalukan kehadiran semua dalam program ni insya-Allah. Jadi sekarang ni pun dah pukul 9.43, tetapi ada sebahagian lagi di kalangan kawan-kawan kita mungkin akan join lewat sikit. Kerana kalau kami di surau ni sekarang ni dia ada majlis taklim. Jadi apa ada lepas tu ada kenduri lagi, tak tahu lah pukul apa dia balik. Jadi insya-Allah mungkin join kemudian. Tapi sekarang ni dah pukul 9.44 dah tuan-tuan. Marilah kita mulakan terus program kita pada malam ni dengan sama-sama lagi kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya maklumkan, tetamu kita pada malam ni insya-Allah tak lain tak ada bukan adalah Al-Fadil Ustaz Muhammad Ishaq bin Ismail, yang pernah 2 kali dah bersama-sama kita dalam program Generasi Al-Quran ni. Jadi saya pada malam ni nak mengalu-alukan dan juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Ishaq yang sudi lagi untuk terus menjadi guru dan juga khalifah kita dalam program Al-Quran dan juga tazkirah ilmu kita pada malam ni. Jadi sebenarnya kosong pada malam ni, saya tak dapat cari, jadi orang yang paling mudah untuk saya hubungi, jadi saya hubungi. Alhamdulillah Ustaz sudi untuk menjadi khalifah kita pada malam ni. Terima kasih Ustaz banyak-banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana Ustaz merupakan penampilan kali ketiga, jadi Ustaz mahir sangat dah faham sangat dah dengan apa program yang kita buat setiap malam ni. Sampai ke malam ni, jadi kita terus lagi ada kekuatan untuk terus meneruskan program ni. Alhamdulillah. Jadi saya tak perlulah menerangkan apa yang kita buat. Jadi kita akan terus saja program kita pada malam ini itu dengan kita akan sama-sama lagi membaca Al-Quran. Tapi malam ni istimewa tuan-tuan, kerana kita akan baca surah yang kita semua suka. Selalu kita dengar surah ni, itu surah Al-Luqman. Surah Luqman. Surah Luqman, pembukaan pada surah Luqman iaitu ayat 1 sampai 19. InsyaAllah bersama-sama Ustaz 2 muka surat lagi, di mana seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, kita baca setiap hari 2 muka surat Al-Quran bersama-sama, dan kita punya target kita nak khatam bersama-sama dalam program secara maya ni insyaAllah. Jadi kita akan baca lagi 2 muka surat iaitu surah Luqman ayat 1 sampai 19 yang boleh kita baca di muka surat 411 dan juga 412. Jadi tuan-tuan boleh nak buka mushaf Al-Quran muka surat 411 dan juga 412.
InsyaAllah saya juga akan tayangkan ayat-ayat berkenaan di skrin. Bagi tuan-tuan yang berada di luar, boleh tengok di skrin insyaAllah. Selepas selesai, Ustaz membaca ayat yang berkenaan, memperdengarkan bacaan ayat yang berkenaan. Kita dengar dan kita ikut sendiri di rumah. InsyaAllah saya akan bacakan terjemahan kepada ayat yang berkenaan kepada kita semua supaya kita dapat semua dengar terjemahan dia dalam bahasa Melayu, terjemahan dalam bahasa Melayu. Semoga kita dapat faham sikit sebanyak insyaAllah. Selepas tu dah baru kita akan mendengar tazkirah dari Ustaz lagi pada malam ni insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan dah bersedia, boleh dah tuan-tuan buka muka surat 409 412 dan kita tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Ishak bin Ismail untuk meneruskan program Generasi Al-Quran Surah Taman Jaya ni, siri yang ke-205 pada malam ni. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, ini Cikgu Abdul Rahim, dan juga sebagai pentadbir kita punya pada malam ini berkenaan majlis kita baca Al-Quran dan juga kita mentadabbur Al-Quran. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita berkumpul pada malam ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi kita akan teruskan pada muka surat 411 dan juga 416 yang saya diberikan tanggungjawab pada malam ini untuk menjadi khalifah untuk kita sama-sama membaca dan kita saling meneliti bacaan kita agar kita bertepatan dengan bacaan yang kita baca itu, tidak melakukan kesalahan insya-Allah. Jadi sama-sama kita akan teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر
خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ni kita dapat lagi meneruskan membaca dua lagi muka surah Al-Quran dalam program Generasi Al-Quran, di mana pada malam ni kita dapat membaca juzuk ayat pertama sampai ayat yang ke-19 surah Luqman. Alhamdulillah. Bersama-sama kita baca, kita mendengar dengar bacaan yang didengarkan oleh Al-Ustaz Muhammad Ishaq bin Ismail, dan kita dapat ikut bersama-sama di rumah masing-masing, insya-Allah. Jadi seterusnya saya akan bacakan terjemahan ayat 1 sampai 19 yang berkenaan, supaya dengan itu dapatlah memberi kepada ruang kepada Ustaz sedikit ruang masa untuk Ustaz bersedia untuk slot yang seterusnya, itu slot kulten kita, insya-Allah. Semoga dengan kita sama-sama mendengar terjemahan kepada ayat yang berkenaan, insya-Allah kita akan dapat sedikit kefahaman tentang apa yang Allah perintahkan kepada kita, iaitu semua umat Nabi Muhammad SAW yang berpegang kepada Al-Quran. Jadi insya-Allah kita akan faham, dan semoga dengan kefahaman itu akan meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita sebagai hamba Allah, insya-Allah. Jadi terjemahan kepada ayat surah Al-Luqman ayat 1 sampai 19 yang bermula di muka surat 411, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, iaitu orang-orang yang melaksanakan solat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Mereka lah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di antara golongan manusia ada yang menggunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia lain daripada jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan mendapat azab. Mereka itu akan dapat azab yang hina. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka bergembiralah dia dengan azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung ganang di permukaan bumi agar bumi tidak menggoncangkan kamu, dan mengembangkan segala jenis makhluk bergerak yang menyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala jenis tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman
Iaitu bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, waktu dia memberikan pengajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perlihatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungkannya dalam keadaan lemah yang tersangat-sangat dan menyapihkannya ketika usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, tetapi layanlah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan seberada dalam batu atau di langit atau di bumi, nescaya Allah akan memberikannya balasan. Sesungguhnya Allah Maha halus pengetahuannya, lagi Maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka daripada yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu daripada manusia kerana sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan. Dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara kaltai. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah tuan-tuan, kita sama-sama dapat mendengar tadi terjemahan daripada surah Luqman ayat 1 sampai 19, yang mana surah ini sering dibaca oleh kita. Jadi alangkah indahnya kalau kita sekiranya kita dapat memahami apa yang kita baca setiap hari, insya-Allah. Dengan itu kita mohon kepada Allah SWT supaya meningkatkan kekuatan iman kita, kerana ayat-ayat ini diturunkan untuk kita, umat Nabi Muhammad SAW, yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya utama. Begitu juga dengan dua sumber kehidupan kita, panduan kita adalah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi semoga dengan kita faham apa yang diturunkan dalam Al-Quran, ianya akan menjadikan pengajaran kepada kita, kerana ini terus daripada Allah yang Allah perintahkan kepada kita dari segi suruhan dan juga tegahan, yang kita akan sebagai hamba Allah yang taat, kita akan patuh dan ikut. Kita dengar, kita patuh dan kita amalkan, insya-Allah. Jadi seterusnya, untuk lebih kefahaman kita, saya nak serahkan kepada Al-Fadil Ustaz, sekali lagi Ustaz Muhammad Ishak kita, untuk slot yang berikutnya, iaitu slot full 10, kuliah jam 10. Jadi ingat ini, saya mempersilakan sekali lagi Al-Fadil Ustaz Muhammad Ishak bin Ismail untuk meneruskan program kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Tuan Muslim kita pada malam ini, Cikgu Rahim kita, yang mana beri peluang pada saya untuk kita sama-sama bermuzakarah tentang sikit ilmu, walaupun singkat dalam tempoh 10 minit. InsyaAllah saya akan bagi poin-poin yang tertentu lah. Kalau nak hurai lebih panjang, akan masa yang agak panjang, sebab surah Luqman ni banyak menceritakan kepada kelebihan-kelebihan bagi seorang ibu bapa, bagaimana mendidik seorang anak dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akan sentuh beberapa poin di sini berkenaan tentang, yang pertama tentang kita dah masuk di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ni bulan yang mana kita tambahkan amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di samping kita tambahkan amalan, kita perbanyakkanlah bertaubat di sisi Allah dan juga minta keampunan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala.
berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Yang mana bulan Rajab yang kita telah lepas sebelum ini, dan Allah Ta'ala masih panjangkan usia kita sampai setakat ini, boleh untuk kita teruskan lagi dalam bulan Sya'ban, dan harap-harap Allah Ta'ala masih bagi kita lagi kehidupan untuk kita teruskan di bulan Ramadan untuk menambahkan amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana bulan Rajab, yakni bulan muhasabah diri kita. Bagaimana Nabi muhasabah diri Nabi ketika mana kena sedih ketika mana kehilangan dua orang yang dia sangat rapat. Baginda sangat rapat dua orang ini, yang mana salah satunya isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga satu lagi bapa saudara Nabi, yakni Abu Talib. Maka meninggal keduanya, maka jatuh sedikit orang kata semangat di situ. Maka Nabi muhasabah, dan Allah Ta'ala berikan berita gembira dengan berlakunya Isra wal Mi'raj. Maka pada bulan Sya'ban digalakkan kepada kita dengan banyakkan minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana pada bulan Rajab adanya malam Isra wal Mi'raj. Di bulan Sya'ban adanya malam nisfu Sya'ban. Sebab itulah kalau hadis yang sahihnya, hadis yang kita faham, yang diriwayatkan juga oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang maksud, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Yang mana maksud Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ia ke langit dunia fi lailin nisfin, mana pada malam nisfu min Sya'ban, pada malam separuh daripada bulan Sya'ban, yakni malam nisfu Sya'ban. Maka Allah Ta'ala bagi apa kepada manusia ketika itu? Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Mana mungkin langit yang pertama, mungkin di atas pada bumi, wallahu alam. Itu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengetahui. Maka apa yang Allah Ta'ala nak bagi? Fayaghfiru, maka diampunkan. Maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa manusia ataupun dosa-dosa hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala aksara min sya'rin, mana sebanyak aksara sya'rin, sebanyak mana bulu, min bani kalbin, sebanyak bulu yang ada pada bulu kambing. Makna bayangkan balik Allah Ta'ala nak bagi tahu apa? Makna dibuka seluas-luas keampunan kepada kita pada malam nisfu Sya'ban. Tak kiralah masjid tu nak buat baca Yasin ke, nak buat tahlil ke, nak buat forum ke, terpulang. Maka sebarang kebajikan itu ataupun kebaikan, maka dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala nak bagi sebanyak mana? Sebanyak, kata kalau kita kira bulu kambing pun, kalau kira ke bahagian telinga pun berapa juta yang ada. Tu baru telinga kambing, belum masuk lagi kuku kambing, sampai orang apa kaki kambing. Sampai bulu kambing, makna banyak mana yang tu yang Allah Ta'ala nak kata luasnya. Allah Ta'ala nak bagi keampunan kepada hamba-hamba Allah pada malam tersebut. Dan juga pada malam tersebut juga Nabi SAW bagi tahu kepada kita, yang mana diangkatkan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Yang mana pada malam tersebut, malam nisfu Sya'ban itu, pada malam nisfu Sya'ban itu malam yang diangkatkan padanya amalan-amalan manusia ke langit, kepada Tuhan sekalian alam, ila rabbil alamin. Sebab itulah pada malam tersebut juga diangkatkan pahala. Sebab tu baginda bagi tahu, maka biarlah amalan aku ni diangkat. Fa uhibbu, maka aku gemar, aku suka, an yurfa'a amali, dan aku suka bahawa diangkatkan amalan aku, wa ana shaimun, walhal aku sedang berpuasa. Sebab tu Nabi kata, biarlah diangkat amalan Nabi dan keadaan Nabi sedang berpuasa. Maka sebab itulah amalan yang diangkat pada setiap tahun, yakni pada malam nisfu Sya'ban. Dan amalan kita diangkat pada mingguan, yakni pada hari Isnin dan juga Khamis. Sebab tu Nabi SAW berpuasa pada pada hari Isnin dan juga Khamis, kerana setiap pada hari tersebut diangkat juga amalan kita, yakni amalan mingguan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka masuk bulan Ramadan, bulan kita menambahkan amalan di sisi Allah, dah muhasabah diri, dah minta ampun kepada Allah,
Ini peluang kita menunjukkan kita sungguh-sungguh kepada Allah dengan melaksanakan segala ibadah yang ada di bulan Ramadan. Jangan tinggal walaupun solat sunat. Bangunlah walaupun kita mampu bangun solat witir, kita bangun solat witir. Ada yang bertanya tentang soalan witir pun macam-macam soalan yang keluar. Yang nak kata buat 3 esok pagi nak buat lepas tu. Lagi tuan-tuan nak tanya soalan, tanya. Pasal yang kelas saya tadi dah tanya dah. Kan? Jadi yang mana yang tanya lagi, tanya insya-Allah. Baik, kita teruskan berkenaan tentang sikit tazkirah. Itu sedikit ringkas kepada bulan Rejab, Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Dan juga pada bulan Sya'ban dan Ramadan, banyakkan 5 amalan ini. Yang pertama, banyakkan istighfar kepada Allah. Yang kedua, banyak memohon keampunan kepada Allah. Dan yang ketiga, solatlah di awal waktu. Yang keempat, memperbanyakkan membaca Al-Quran dan juga bertadabbur. Jadi malam ni Alhamdulillah, pengurusi kita masih lagi terus pada siri yang ke-205 dengan meneruskan dengan program mentadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran inilah yang kita nak usaha membaca ni ramai. Sebab lagi kita akan masuk sikit berkenaan tentang wa idza tutla alaihi ayatuna. Maknanya apabila dibaca ke atasnya ayat-ayat kami. Ayat ni banyak dah orang baca. Bila baca dia dengar, lepas tu dia tak ambil dah. Sebab apa? Bila ditafsirkan kepadanya, itulah yang dia berpaling. Bila dengar dia tak paling lagi. Bila ditafsirkan kepadanya, dia akan berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan berpaling daripada apa yang dipesan kepada orang tersebut. Ini masalah bila kita tafsir kat dia aja berkenaan tentang mendekatkan daripada Allah, maka dia terima. Tapi dengar ayat Quran dia masih dengar. Tapi bila ditafsirkan kepadanya apa yang Allah Taala nak sampaikan kepada kita lebih lanjut, maka di situlah dia akan berpaling. Yang seterusnya, banyakkan berdoa di sisi Allah. Yang terakhir sekali, banyakkan berdoa. Ini kita nak minta keampunan, kita minta doa sesungguh. Sebab itulah dalam doa kita tak mengharapan kepada Allah. Rabbana taqabbal minna du'a'ana. Ya Allah, terimalah doa-doa kami ini. Doa yang kita baca setiap hari, mudah-mudahan diterima. Sebab itulah kita jangan jadi orang yang aman. Aman maksudnya di sini bukan aman dengan ibadah. Aman dengan kehidupan dunia. Kita rasa tenang je. Bahkan kita ni ada hidup mewah dah, ada dengan kekayaan, kita rasa tenang. Bahkan amalan kita tak buat pun. Sunat-sunat pun kita tak buat, tapi kita rasa tenang. Sebab tu biar kita rasa khawatir amalan kita ini tak diterima. Yang ni kita nak takut, sebab kita takut dalam hati kita adanya rasa takut bahawa amalan kita itu tak diterima. Barulah kita sungguh-sungguh buat amalan itu kepada Allah. Tapi kalau kita duk rasa aman, sebab itulah yang duk buat maksiat, dia akan buat maksiat pasal dia rasa tenang. Dia rasa aman lagi, Allah Ta'ala tak uji dia, tak bagi lagi musibah kepada dia, maka dia rasa aman. Itu sedikit tazkirah berkenaan tentang pada 3 bulan tersebut. Baik, jadi kita masuk pada poin yang pertama daripada ayat yang kita baca tadi. Daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-11. Apa yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita? Sebab itulah permulaan setiap surah yang ada ayat muqatta'ah. Apa makna ayat muqatta'ah? Ayat yang mana yang ada pada permulaannya perkataan yang jadi short form. Short form ataupun short word. Kalau kita kata, contoh kita sebut Nabi SAW, kita tulis SAW. Itu keadaan dia. Kita gunakan kataan short form sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini alif lam mim ada maksudnya tertentu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Di situ dalam ayat dipanggil perkataan muqatta'ah. Dia panggil huruf yang kita baca huruf sekadar huruf hijaiyah di situ dengan cara dibaca dengan orang kata apa, huruf hakikinya. Alif lam. Lam tu dibaca dengung kerana di situ dia panggil mad lazim harfi musaqqal bi gunnah. Mad lazim harfi musaqqal bi gunnah. Di situ dia ada huruf. Alif tu dia panggil harfi mutlak. Harfi mutlak maknanya sekadar baca huruf cukup, alif. Tak perlu panjang, tak perlu ada mad. Kalau kata mad asli harfi, yang itu ada 2 harakat. Di sini alif dia panggil harfi mutlak, tidak ada harakat. Alif. Kemudian lam, mad lazim kalimi, mad lazim harfi musaqqal bi gunnah. Dia harfi yang dibaca secara diberatkan bacaan. Lam. Tekankan sikit, jangan baca lam lembut, tak mau. Lam.
Yang tak akhir itu ditekankan, ditambah lagi 2 dengung. Lam. Itu dengung. Kemudian baru balas masuk mim. Itu dipanggil mad lazim harfi muqaffaf. Dibaca dengan secara memasukkan kepada, orang kata mim itu dalam keadaan yang biasa tetapi dibaca dengan 6 harakat. Di situ setiap mana yang Al-Qurannya, setiap surah yang ada permulaan dengan huruf muqatta'ah, di situ Allah Ta'ala letakkan perkataan hebatnya Al-Quran. Saya pernah bagi tahu dah, setiap ayat dalam Al-Quran atau surah yang ada ayat muqatta'ah ini menunjukkan kehebatan ayat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selepas mana ayat muqatta'ah ini, selepas itu adalah peringatan kepada kita. Selepas itu adalah ayat peringatan. Jadi disitulah pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua menceritakan tentang orang-orang yang mana mendapat hikmah daripada ayat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna hikmah? Ini sebelum tuan-tuan nak tanya saya tanya kat siap. Apa makna hikmah? Siapa boleh jawab? Boleh jawab, boleh balik dah. Baik, ada soalan, ada jawapan? Apa makna hikmah? Kita dah sebut hikmah. Apa makna hikmah? Baik, hikmah maksudnya buat amalan bertepatan dengan apa yang Allah Ta'ala suruh dan juga yang Allah Ta'ala redha. Itu dipanggil hikmah. Jadi sebarang yang kita buat yang Allah Ta'ala suruh, itu dipanggil hikmah. Sebab tu kita kata dalam ayat ini dia panggil satu ayat, kita tengok pada ayat yang ke-12, walaqad atayna Luqmanal hikmah. Luqmanul Hakim ni menjadi orang yang hikmah. Hikmah ni sebab tu masa ketika itu Luqman ini diberi 2 pilihan. Ketika mana Luqman tu Luqman tidur. Ini cerita tentang kisah Luqmanul Hakim. Dia tengah tidur, tiba-tiba datang mimpi kepadanya, maka nak lantik dia menjadi seorang nabi. Bahkan dia bukan seorang nabi. Ada pendapat kata Luqman ni bukan seorang nabi, tetapi dia adalah orang kata apa, keturunan daripada ada berkenaan tentang nabi. Sebab itulah dia adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS dan juga anak saudara kepada Nabi Ayub AS. Sebab apa? Bersangkutan juga Luqmanul Hakim ini dengan Nabi Ibrahim AS pada keturunan pada ayah baginda Nabi Ibrahim AS, ini Azar. Maka di situlah ada bersangkutan sangkut paut, maka di situlah diletakkan anak saudara dipanggil Luqman adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Dia adalah berkulit yang kulit hitam dan juga orang yang yang melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itulah dipanggil Luqmanul Hakim. Dia panggil orang yang hikmah. Sebab tu Al-Quran tilka ayatul kitabil hakim. Makna dia kata sini demikian itu ayat Al-Quran ni sebagai salah satu yang ayat yang hikmah. Ayat yang membawa kepada kebaikan. Ayat yang Allah Ta'ala turunkan daripada ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri bermula daripada Lauhul Mahfuz kepada baginda Nabi SAW melalui malaikat Jibril AS. Maka disitulah dia kata hikmah. Kalau kita buat yang tak berlandaskan dengan apa yang diajar dalam Islam, maka itu bukan dipanggil hikmah. Kalau kita ikut apa yang ajaran Islam ajar, apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang baginda buat, kita buat, itulah orang yang hikmah. Maka barulah jadinya perkataan yang sambung ayat ketiga, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Nak jadi orang yang dapat hidayah, orang yang dapat rahmat, barulah menjadi orang yang muhsinin. Orang yang maksud hidayah. Sebab tu kalau kita baca, kita sebut setiap kali dalam kuliah kita, nak dapat hidayah, taufik dan juga inayah. Apa makna hidayah? Apa makna taufik? Apa makna inayah? Inayah makna pertolongan Allah. Dalam setiap perbuatan yang kita lakukan amalan baik, maka perlu minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kalau kita tak minta pertolongan Allah, kadang-kadang kita akan terjerumus kepada kesesatan. Kemudian hidayah. Hidayah ini kita terbahagi kepada 2. Satu hidayah informasi, satu hidayah kemampuan. Kadang-kadang kita tahu benda ni baik. Benda ni contoh kita pergi satu jalan yang ada pecah kepada 2. Maka kita tersesat. Kita tahu dan orang tunjuk kita jalan kita, ikut belah kiri. Kita pun ikut belah kiri. Tapi di situ dia panggil informasi. Kita tanya sampai di situ kita nampak signboard. Signboard kata informasi kata belah kiri nak pergi mana? Nak pergi belah kanan belah ni. Tapi kita nak cari rumah kita tahu tak? Kita tak tahu nak cari rumah. Tapi kalau kita sampai tengah jalan tadi,
nak bercabang yang cabang luar tu, tiba-tiba jumpalah dengan kita nak pergi cari rumah Tok Imam. Tapi tak tahu rumah Tok Imam kat mana. Sembok tahu dah, nampak dah. Sekian kalau kena kira ni rumah Tok Imam. Tapi sekali kalau kita booking kita tak sampai. Tiba-tiba sampai di pertengah jalan tadi, kita jumpa dengan seorang pemuda. Kita tanya-tanya simang-simang, dia rupanya dia anak Tok Imam. Maka senanglah nak pergi rumah Tok Imam tu. Tidak nak kena cari rumah Tok Imam tu pula. Cari punca pula, cari tak jumpa pula. Tiba-tiba, maka itulah dipanggil informasi semata-mata. Tapi kalau hidayah yang kemampuan ni kita senang. Ada orang tunjuk ajar kat kita dah, kita ikut je lah. Baginda dah ajar kepada kita, sahabat dah tunjuk, ulama dah tunjuk, salafus soleh pun dah tunjuk jalan yang betul, maka kita ikut sahaja. Itu dari segi mendapat hidayah dan juga rahmat. Rahmat ni belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mana buat apa yang Allah Taala suruh tadi, maka diberi rahmat kepada dia. Maka barulah jadi orang muhsinin. Orang muhsinin siapa dia? Sambungan daripada ayat seterusnya tadi, ayat yang keempat, alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Yang mana yang pertama, orang yang mendirikan solat. Apa makna yang pertama? Yakni hablum minallah. Hubungan dia dengan Allah. Wa yu'tuna az-zakah. Dia mengeluarkan zakat. Apa makna mengeluarkan zakat? Hablum minan nas. Yang pertama, dia rapat dengan Allah. Yang kedua, dia bantu manusia. Ni kita nak kata wa yu'tuna zakat. Zakah ni makna kita keluarkan duit kita bantu orang yang susah. Sama ada saudara kita, jiran kita, kawan kita, kita bantu orang yang susah. Mulakan zakat ataupun kita bagi sedekah. Kalau seandainya kita tak kena keluarkan zakat, kita bagi sedekah kepada orang yang berkeperluan. Ni hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sama manusia. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Maka dia yakin dengan hari kebangkitan. Dia yakin dah dia buat amalan dengan Allah, dah dia buat dengan manusia, dia buat kebaikan kepada manusia, maka dia yakin dengan hari kebangkitan. Cukup tiga-tiga ini, maka jadilah orang yang sentiasa buat kebaikan. Kalau dia tak yakin pada tiga-tiga perkara ni, memang susahlah. Dia nak buat kebaikan yang lain. Baik itu. Kemudian sambungan pada seterusnya dia kata lahwal hadis. Lahwal hadis ni cerita berkenaan tentang Nadar bin Al-Harth. Siapa dia Nadar Al-Harth ni? Seorang yang menentang Rasulullah dalam ketika mana Rasulullah menyampaikan dakwah. Ini sambungan daripada ayat kelima ni, ayat keempat, bermula daripada ayat keempat sampailah ayat yang seterusnya ni menceritakan tentang Nadar Al-Harth ketika mana Rasulullah menyampaikan dakwah. Mereka cuba tentang, orang jahilah ketika itu cuba tentang, orang yang kafir Quraisy dia cuba tentang kepada Rasulullah dalam menyampaikan dakwah. Dia kata Nabi cakap benda yang orang kata apa tak kena mengena-mengena dengan orang kata apa perkara yang mereka dah bawa selama ni. Jadi dia bawa perkara yang baru dan tak boleh nak diterima. Maka dia cari idea macam mana nak kacau Rasulullah. Maka dia cari seorang bidu wanita, orang yang cantik, orang yang pandai surah dia dalam keadaan merdu. Maka dia melakukan syair. Dia pun ajak kepada menyesatkan orang lain. Menyesatkan orang lain supaya dia nak ajak orang yang daripada dengar Rasulullah ikut kat dia. Ini berlaku pada peristiwa start pada zaman Nabi Adam AS. Ketika mana anak Adam AS yang kita cerita berkenaan tentang apa? Qabil dan Habil, yang kisah tentang bunuh di antara abang dan juga adik itu. Maka di situlah berlaku Nabi Adam ada seorang lagi anak yang paling bongsu, anak apa? Nama dia Nabi Sid AS. Di situlah ketika mana Nabi Sid menyampaikan dakwah, ketika mana abangnya yang seorang tu meninggal dunia, maka tinggallah orang kata apa, abang yang ke atas dia tu meninggal dunia, maka tinggallah abang yang seorang lagi yang membawa kepada kemungkaran. Nabi Sid dah ajak kebaikan, tapi mai golongan ni dia kata apa, dia buat satu benda pesta supaya orang ikut. Maka orang yang duk ikut Nabi Sid dah ni kembali kepada ikut cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau ada hiburan, ada pesta, ada macam-macam benda yang mewah-mewah, seronok-seronok ni, tinggalkanlah. Buatlah benda-benda kebaikan. Jangan duk ikut benda kejahatan. Pasal apa? Kita duk elok-elok tengok ceramah. Mai pula satgi lawan takraw, satgi dia ada permainan lain, dia jadi terikut. Sebab apa? Inilah lumrah manusia. Bila tengok benda yang seronok, dia seronok. Sebab itulah ketika mana Rasulullah menyampaikan dakwah menggunakan ayat Al-Quran ni ayat yang hebat. Bila dibaca je, orang yang dengar terpegun. Sebab apa?
Susunan ayat Al-Quran ini adalah satu cerita yang hebat. Kemudian tiba-tiba mereka tengok cerita yang hebat, mereka pun nak buat reka cerita juga. Dia tak cerita, bila mai penyanyi yang hebat ni, dia cerita macam lagu yang sedap apa dengan surau yang sedap, maka orang pun terpengaruh. Sebab tu kita tengok banyak penyanyi-penyanyi dan ni nak cari yang lebih hebat, yang surau lagi hebat, yang surau lagi merdu. Buatlah cari macam-macam, yang tak merdu pun jadi merdu juga. Yang tak biasa menyanyi pun nak menyanyi juga. Pasal apa? Nak masuk pertandingan juga, nak berdapat surau yang paling merdu juga. Itu masalah dia. Sebab tu kalau benda-benda yang laku itu adalah hukum dia adalah haram. Lebih baik kita tinggal. Baik, kemudian tentang kehebatan Al-Quran ini, Allah Ta'ala cerita tentang orang yang mendengarkan Al-Quran tetapi dia tak mau ikut bila ditafsirkan kepada dia tak mau ikut. Ini masalah juga. Baik, kemudian Allah Ta'ala ceritakan seterusnya tentang ciptaan bumi dan juga tentang bumi yang mana Allah Ta'ala ciptakan tanpa tiang. Ini cerita tentang Allah Ta'ala nak suruh kita apa? Ambil ayat yang ke-11 tu, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Maknanya di sini Allah Ta'ala cerita fa'aruni, maka lihatlah kamu pada apa yang aku ciptakan. Kamu kena tengok apa yang aku ciptakan. Sebab itulah kita baca dah sebelum ini tentang kisah bab Rejab, tentang bulan Rejab kita baca selalunya ayat Al-Isra. Ayat yang pertama, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Barakna haulahu linuriyahu. Supaya kami memperlihatkan kepada kamu apa yang ada sekelilingnya. Jadi nak tengok apa yang kehebatan yang mewah. Sebab tu bila manusia tu dah lalai daripada perintah Allah, dia tak tengok dah. Duk tengok tentang hiburan, lupa dah nak tengok langit tu siapa cipta, siapa yang buat, bulan tu siapa yang jadikan. Maka dia lupa dah. Bukan setakat lupa tu, doa awal bulan pun lupa. Sepatutnya tengok awal bulan, baca doa Allahumma akhillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi lima yuhibbu wa yardah rabbi wa rabbukallah. Doa tu pun lupa dah. Pasal duk tengok punya cerita pada malam waktu maghrib, duk tengok cerita, maka lupa dengan doa-doa tengok anak bulan. Patutnya doa tengok anak bulan ni kita nak minta apa? Dapat keamanan, dapat keyakinan kepada keimanan kita, kemudian dapat sejahtera, dapat keselamatan, dapat taufik Allah untuk kita nak lakukan ibadah kepada Allah dengan apa yang Allah Ta'ala redha. Itu yang kita minta dalam doa kita. Baik, kemudian itulah berkenaan sedikit berkenaan tentang apa yang Allah Ta'ala nak cerita pada kita sampailah ayat 12 sehingga ayat 19. Baik, ni tuan-tuan dengan elok berkenaan tentang ayat 12 sampai ayat 19. Kemudian saya tutuplah majlis ni. Saya serah kembali pada Tuan Pengurusi. Pasal nak kata panjang-panjang ni, panjang lagi tentang apa yang dipesan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Tuan-tuan boleh baca dalam mana-mana artikel, ada banyak cerita tentang 11 pesanan Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Yang mana sebab tu apa kena mengena ayat cerita Luqman ni dengan ayat yang dalam surah ini. Walaupun nama surah dia Luqman, tapi cerita awal cerita ni yang sampai ke ayat 12 baru cerita tentang Luqman. Pasal apa? Permulaan di situlah Allah Ta'ala cerita pada ayat awal tadi tu tentang keesaan Allah. Nak ajak anak pun ajak tentang keesaan Allah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Barulah pergi cerita yang lain. Kalau kita tak ajak dia tentang tauhid kepada Allah, tak takut kepada Allah, yang lain lagilah masalah. Kita kena ajak dia supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada ayat 12 sampai ayat 19 ini tujuan dia, kalau anak yang degil, panggil dia duduk depan kita, baca tafsir daripada ayat 12 sampai ayat 19. Ataupun baca dia makna ni tetap pada makna ayat 12 sampai ayat 19, suruh dia duduk. Kita baca kat dia. Jangan baca ayat Quran dia tak faham lagi, budak-budak mana nak faham dia punya bacaan lagi. Tapi kalau nak baca boleh sambil dia dengar. Kemudian terjemuh dekat dia. Pasal di sini juga pesanan Luqman kepada anak-anaknya. Ini kepada anak yang degil, baca pada ayat 12 sampai ayat 19 ni sekali dengan makna dia. Jangan baca ayat Quran, tidak ada apa pun tak faham. Jadi makna di situlah yang budak-budak dengar, dia seolah macam cerita. Sebab manusia ni dia seronok kepada cerita. Orang cerita dia dengar. Kalau orang baca je dia tak dengar. Tapi kalau cerita panjang, kalau ustaz tu main ceramah, cerita saja seronok. Tapi kalau ustaz tu baca kitab,
Dia hilanglah daripada 50 tinggal 30. Lepas tu mana hilang. Itulah keadaan manusia kan. Lumrah manusia tak boleh kata apa. Baik, jadi saya baca sedikit tentang 11 perkara yang Luqmanul Hakim pesan kepada anaknya secara ringkas. Baik, yang pertama esakan Allah ataupun mentauhidkan Allah, yakni bagi tahu kepada anak-anak kita bahawa yang mana Luqman pesan kepada anaknya, wahai anak-anakku, ingatlah bahawa syirik adalah aniaya yang terbesar bagi diri kamu masing-masing. Yang pertama, syirik itu adalah penganiayaan pada diri masing-masing. Kalau eloknya, biarlah kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebulat-bulatnya melalui dalil apa yang telah kita pelajari. Baik, yang kedua, jaga pelakuan. Jaga pelakuan ni makna dia, walaupun sekecil-kecil pelakuan itu kita jaga. Sebab tu dalam ayat tadi yang kata baca tadi, ayat ke-16, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sukhratin. Walaupun sebiji sebesar sawi pun, kesalahan yang kita lakukan dengan perbuatan kita, seolah macam biji sawi yang duduk dalam batu, Allah Ta'ala mengetahui. Jangan kita memang kita kata tak tahu, tapi duduk dalam biji dalam batu pun, walaupun sebesar biji sawi pun, Allah Ta'ala mengetahui. Jadi buat jahat macam mana pun Allah Ta'ala tahu. Yang ketiga, solat dan juga sabar. Wahai anak-anakku, buatlah kebajikan dan serta sabar kepada musibah. Ini yang diajar oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Yang keempat, jangan bangga diri. Jalan jangan sombong dalam keadaan kita menegak. Rata-rata orang kata apa? Seperti mana ayam bapak berjalan di atas tanah. Dia jalan tanah. Dada dia menegak ke depan. Itu jangan macam tu. Biarlah menunduk ke bawah. Itu untuk kita apa? Nak merendahkan diri kita kepada Allah dan juga orang yang sekeliling kita. Yang kelima, marah anak kerana sayang. Bukan marah anak kerana marah dia. Sebab dia buat salah. Marah anak kerana sayang, dan ketika mana itu Luqmanul Hakim pesan kepada anak-anak, wahai anak-anakku, yang mana ibu bapa kamu marahi kamu kerana apa? Kerana bagai baja yang ditanam, ketika itu nanti kamu pula yang akan menyampaikan kepada anak kamu. Baja yang ditanam macam mana? Maknanya bagai baja yang ditanam, contoh kalau kita bubuh kepada tanaman kita baja, dia akan bagi subur. Jadi nak didik pada anak-anak kita ni, kamulah yang menjadi pembimbing kepada masa hadapan. Kan kita kata dia sebab nak fikir masa depan tu, dia nak bawa anak-anak dia kepada kebaikan, maka tu keadaan dia. Baik, yang keenam, hindarilah daripada berhutang, kerana hutang itu akan menyebabkan kamu hina pada waktu siang dan gelisah pada waktu malam. Memanglah jadi hina lah. Orang duk kata apa hutang tak bayar, main malam gelisah pula macam mana aku nak bayar. Ada dua pilihan tu je. Baik, yang ketujuh, janganlah kamu berbohong, kerana bohong itu memang enak, seperti mana enaknya memakan burung. Tapi bila sedikit tipu tu ada, ataupun orang kata apa, bohong tu ada, akan memberi bahaya kepada diri sendiri. Jadi jangan duk bohong lah. Bohong tu kena makan diri riak. Jangan kita bohong. Baik, yang ke-8, ingatlah kamu kepada kematian. Jika ada tempat tersebut, wahai anak-anakku, jika tempat tersebut adanya kematian dan sebelah pihak lagi adanya pesta majlis kahwin, jadi manakah kamu nak pergi? Pergilah ke tempat kematian, kerana kematian itu mengingatkan kamu kepada hari akhirat. Kalau pesta perkahwinan ataupun kenduri kahwin, ia menjadikan kamu ingat kepada keduniaan dan juga kepada kesenangan dunia. Jadi ingatlah kematian. Kalau ada kematian, pergi kematian tu, kenduri tinggal tu. Baik. Kemudian yang ke-9, makan sekadarnya. Makan cukup-cukup makan, ataupun makan biarlah sekadar yang perlu sahaja. Sebab itulah kita kena bedak kepada 3 perkara dalam makan ni. Sebab tu dalam kalau kita belajar bab puasa pagi tadi, yang mana yang ikut saya, puasa ni dia ajak kepada kita pada 3 perkara ini kita kena jaga ketika mana kita buka puasa. Sebab dalam perut kita perlukan 1/3, 1/3, 1/3. Apa yang 1/3 yang pertama? 1/3 yang pertama untuk makanan. 1/3 daripada perut kita memerlukan air, minuman. Dan 1/3 lagi memerlukan apa? Untuk udara ataupun oksigen. Jadi
bagilah ruang kepada tiga-tiga benda ni. Jangan duk kira makan saja. Kalau tak bagi ruang pada air pun masalah, tak bagi ruang kepada oksigen pun masalah. Lepas tu bila makan, nafas tak lepas. Lepas tu main dekat apa? Main dekat anak. Pinggang. Pasal apa pinggang? Rupanya tali pinggang ketat. Makan sampai kenyang, pinggang tak boleh nak buat tali pinggang. Tu masalah balik. Sebab tu kalau boleh, wahai anak-anakku, jika ada lebihan, kalau kamu bagi makan kepada binatang, itulah yang lebih baik bagi kamu. Contoh kamu ada makanan, makan, tapi cukup dah makanan tu tiba-tiba lebih. Bagilah kat binatang makan. Tu sebaik-baiknya. Kita ada makan, kucing duk ada rumah pun kena tak bagi makan. Kan? Bagilah kucing tu makan. Kita makan apa yang kita perlu dan kita dah kenyang, cukup bagi pada makhluk-makhluk dia makan pula. Baik, yang ke-10, beramal dengan ilmu. Ada ilmu, beramallah. Pelajarilah ilmu kamu, walaupun ilmu itu baru, kamu carilah ilmu tersebut, tapi yang ada kamu beramallah sepenuh-penuhnya. Jangan kamu cari ilmu yang baru, tapi ilmu lama kamu tak buat. Kamu tak amalkan ilmu yang lama. Kita banyaklah ilmu. Pergi kat ustaz ni cari ilmu. Pergi kat ustaz ni cari ilmu. Ustaz ni bagi petua ni, ustaz bagi petua ni. Pergi cari. Tapi satu petua pun tak pernah pakai. Lepas tu duk cari lagi. Buat dulu. Jadi kita buat. Kemudian kita buat. Maka tu keadaan dia. Kita beramal dengan, walaupun kita dapat ilmu yang baru, ilmu yang lama jangan kita lupakan. Baik, yang terakhir sekali. Kemudian habis, saya akan tutup. Baik, kemudian karakter yang perlu dijaga. Karakter yang perlu dijaga ni ada beberapa yang dipesan oleh Luqmanul Hakim. Yang pertama, ketawa bila kamu geli sahaja. Ni ketawa ikut suka, orang tak geli pun dia gelak. Dia ketawa juga. Orang kata kat orang pun dia ketawa. Ikut suka ketawa kan. Ketawa bila geli sahaja. Kalau tak geli jangan duk ketawa. Baik. Yang kedua, jalanlah kamu bila kamu ada tujuan. Kalau tidak, jangan jalan kalau tak ada tujuan. Ikut tujuan pergi kat mana, tak tahu tujuan, tiba-tiba nak keluar. Kan? Keluar dulu. Sebab tu kadang-kadang bila saya tengok orang bawa kereta, sampai kat simpang pergi kat mana. Itu masalah juga. Jadi kena tahu tujuan. Tak tahu tujuan, jangan nak keluar. Pastikan mana tempat kita nak tuju. Yang terakhir sekali, ada yang ketiga. Tadi yang pertama, ketawa bila kita geli. Yang kedua, jangan jalan jika kita tak pasti ataupun tanpa tujuan. Yang ketiga, jangan tanya kalau pertanyaan itu hanya sekadar sia-sia. Ataupun tanya itu yang kita pun tak mau tanya. Tapi kita pergi tanya. Jangan tanya benda tu. Kadang yang terakhir sekali, jangan sia-siakan harta yang Allah Ta'ala beri. Banyakkan bersedekah dan banyakkanlah kita berinfak kepada orang lain. Jadi insya-Allah kita berhenti sekat tu berkenaan tentang tazkirah. Mudah-mudahan jadi peringatan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Banyak poin dia tu. Nak kira poin dia tu banyak. Tapi insya-Allah tuan-tuan gunalah apa yang tuan-tuan dapat. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah saya serah balik pada Tuan Puasi kita. Ini Cikgu Ibrahim. Mudah-mudahan ia menjadi manfaat kepada kita. Jadi saya akhiri dengan wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Fadil Ustaz Haji Ustaz Muhammad Ishaq bin Ismail yang telah menyampaikan tazkirah di mana Ustaz mentadabbur ayat yang kita baca, dan sebelum tu Ustaz juga menceritakan mengenai betapa kita pada hari ini dah sampai 1 Syaban. Dah berlalu dah 1 Rejab, bulan Rejab, dan hari ini dah kita masuk ke 1 Syaban, di mana Ustaz memberikan panduan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan sebelum kita tibanya bulan Ramadan. Jadi seterusnya barulah Ustaz memberikan apa tadabbur kepada ayat yang kita baca tadi, yang mana Ustaz memecahkan dia kepada 2 bahagian, ayat 1 sampai ayat berapa tadi? Ayat 1 sampai ayat 6 ke Ustaz? Kemudian Ustaz yang seterusnya mengenai pesanan Luqman kepada anaknya, yang berikutnya sampailah ayat yang ke-19. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz memberikannya, menyampaikannya dalam bahasa kita sendiri, bahasa Melayu. InsyaAllah kita dapat faham. Saya rasa saya pun dapat faham InsyaAllah dengan jelas apa yang disampaikan. Mungkin kalau tuan-tuan tak sempat nak catat, ada 11 pesanan Luqman pada anaknya, dan dalam yang ke-11 tu ada 4 lagi
Dan yang ke-11 ada ke-4 lagi. Jadi kalau tuan-tuan tak sempat pun nanti tuan-tuan boleh tengok video yang kita akan upload di YouTube, insya-Allah. Rakaman video program kita pada malam ni, insya-Allah. Jadi bolehlah kita ambil daripadanya. Walaupun begitu, saya juga nak mempersilakan kepada tuan-tuan dan puan untuk berinteraksi untuk beberapa orang, untuk berinteraksi dengan Ustaz kalau ada apa-apa perkara yang tuan-tuan yang disebutkan tadi ataupun hal-hal yang tuan-tuan rasa penting tak nak tahu, jadi bolehlah bertanyakan kepada Ustaz, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, siapa yang nak berinteraksi dengan Ustaz, dipersilakan. Kerana masa kita dah 10:42 sekarang. Silakan tuan-tuan puan. Ada soalan apa nak tanya? Ya, silakan. Cikgu orang Taman Jawijaya kami ni, Cikgu Rozita Basharuddin, ada apa-apa nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan. Terima kasih Cikgu Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasihlah atas penerangan Ustaz tadi yang begitu, penghuraian yang begitu jelas. Saya ingat saya tak ada apa-apa kot nak tanya malam ni. Saya tak ada apa-apa nak tanya malam ni. Ya. Okey, terima kasih. Haji Yaakob, silakan Haji Yaakob. Terima kasih Tuan Haji Rahim yang telah memberi tafsiran tentang ayat-ayat yang dicakap oleh Ustaz tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tak ada apa nak tanya ni. Cuma tentang tadi Ustaz ada sebut tentang makanan tu, yang kita makan sekadar yang mampu lah, yang perlu sajalah. Ya. Jadi dalam tu kita perlu makan satu bertiga untuk makan, satu bertiga untuk air dan satu bertiga lagi untuk udara. Jadi boleh kita Ustaz tanya sikit tentang kumpulan-kumpulan tu yang satu bertiga tu. Itu saja saya nak tanya. Maksud tuan tu nak cerita macam mana tu untuk yang soalan tu? Soalan tu yang satu bertiga tu untuk makan, air dan udara tu. Baik. Jadi itu saya nak. Baik, insya-Allah ya. Baik, berkenaan tentang 1/3 tu kita bagi ruang. Maknanya kalau kita makan kita rasa dah hilang dah kita punya lapang. Maknanya itu dah sempurna untuk makanan kita. Kalau kita makan masih ada rasa lapang lagi ataupun kita rasa dah cukup memadai bagi kita. Untuk kita beribadah, tujuan dia makanan itu adalah bagi kesihatan dalam kita beribadah. Kalau seandainya makanan itu dah rasa cukup, maka cukup bagi kita. Bagilah peluang kepada air untuk kita minum pula. Kadang-kadang kita, sebab itulah orang tua dulu dia tegah kepada kita lepas makan ataupun sambil ketika makan minum air. Sebab itulah orang tua tegah ketika makan minum air. Orang tua dulu yang jadi kuat ni, dia makan lepas tu sekali lepas setengah jam baru dia minum air. Sebab itulah kekuatan tu depa boleh jadi kuat semangat. Kuat kekuatan mereka untuk kena dulu orang tua dulu depa buat bendang, depa buat kerja-kerja berat, dak torai kereta. Maka sebab itulah kekuatan mereka kuat. Zaman ini mana nak kuat, sebab apa? Sambil makan pun kena rayak, minum makan rayak. Jadi itu bukan untuk kesihatan. Maka bagi ruang. Sebab tu ruang dia makan dulu, kemudian lepas tu minum. Barulah oksigen kita lebih sempurna. Jangan kita sambil makan minum air. Itu tak sesuai. Jadi kita ada waktu yang khususnya kita sediakan kepada perut kita. Lepas tu di bulan puasa ni sebagai satu khas untuk kita memproses perut kita dalam keadaan yang berhenti seketika untuk kita beri laluan kepadanya memproses balik, insya-Allah. Itu tujuannya. Baik. Ya, sama-sama yang. Seterusnya saya nak silakan malam ni Puan Basha daripada Bagan Buaya Cangkat Timbun Teban. Puan Basha ni adalah antara yang istiqomah setiap malam bersama-sama kita. Jadi merupakan juga anak murid kepada Ustaz. Jadi silakan Puan Basha kalau ada nak berinteraksi. Tadi sebelum kita mula program tadi ada dah sembang. Jadi nak lanjutkan lagi silakan. Cikgu, makcik tak ada apa nak cakap, nak tanya Ustaz cikgu. Makcik dia tanya dulu. Tak tanya.
Kalau tak ada apa, kita bagilah kepada adik makcik kita, Puan Haji Salbiah. Dia dapat buka. Silakan Haji Salbiah. Depa tak tanya tentang witir tu. Kita tak tanya soalan tu. Kalau depa tanya witir, depa tak tanya depa faham lah tu. Silakan Puan Haji Salbiah. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya. Kalau kata macam orang tu dia dah buat taubat dah suha, Ya. dia dah bertaubat dah suha tapi dia buat lagi. Dia ulang balik betul. Apa pandangan Ustaz macam tu? Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama berkenaan tentang taubat nasuha. Kalau taubat nasuha tu tak panggil nama taubat nasuha, tapi kalau dia berazam sesungguh dia meninggalkan tu dia panggil taubat nasuha. Dan tu dia panggil sekadar taubat dia menipu kepada Allah Taala. Jadi kalau menipu ni maka seolah dia mempermainkan diri dia sendiri dan juga menipu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca tadi pada ayat yang kita tadabbur tadi, bila kita menipu pada Allah seolah itu membahayakan kepada diri kita sendiri. Esok di akhirat terimalah balasan yang Allah Taala yang sediakan kepada orang yang menipu diri dia sendiri kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu serah kepada Allah. Saya tak ada nak bagi jawapan apa yang dia kena, itu hanya Allah Taala yang tentukan. Maka dia dapat, kalau boleh dia dah taubat nasuha, jangan dia kembali kepada kejahatan tadi. Tidak, dia tak panggil nama taubat nasuha. Itu dia panggil taubat hanya sekadar dia menipu kepada Allah. Baik. Lagi satu Ustaz, boleh Ya. tanya. Tuan Haji Rahim boleh tanya lagi satu tak? Silakan. Ya. Ustaz, nak tanya pagi tadi sebab saya tak masuk kelas. Ada high sikit. Ya. Semayang witir yang kita buat buat 2 kali dalam satu malam. Maksudnya di awal malam kita buat 1 rakaat. Di hujung malam masa kita buat tahajud, kita buat lagi 2. Macam mana pandangan Ustaz itu? Baik. Ustaz. Sama-sama berkenaan tentang solat witir. Ni dah tanya soalan dah. Dah muncul rahsia tadi, dia boleh tanya soalan. Baik. Berkenaan tentang soalan ni, banyak yang bertanya. Solat witir bukan solat penutup amalan-amalan lain. Solat witir adalah adab dalam kita menunaikan ibadat. Setiap mana kita semayang ataupun kita mulakan ibadat, mesti ditutup dengan satu-satu perkara. Sama juga dengan bab ibadat solat. Dimulakan dengan takbir, disudahi dengan salam. Jadi adab itu, dalam setiap ibadat tu dah ada penyudah dia. Kita mulakan dengan imsak, kita buka dengan membuka puasa. Jadi kita buka dengan amalan sunat dan kita tutup dengan amalan sunat dengan solat witir. Jadi kita tutup dengan solat witir ini kalau seandainya yang dikatakan dalam hadis yang mana kata orang yang menunaikan solat witir dalam 2 kali ataupun orang yang dalam bab fiqh sama juga orang yang menunaikan solat witir 2 kali. Dalam keadaan 2 kali maknanya bukan dia kira 2 kali secara yang macam kita kata niat lain, niat 2 kali dengan 2 amalan lain. Kalau 2 amalan yang dikatakan witir, dia buat 1 rakaat, esok pagi dia buat 1 rakaat, dia tak panggil witir, dia panggil genap. Maka di situ kalau ganjil, witir makna dia ganjil, makna dia solat ada keadaan yang ganjil. Kalau 1, makna dia buat 1 lagi, maka jadi 2. Kalau dia buat 3, esok dia buat 3 jadi 6. Yang itu yang kesalahannya. Tapi niat dia banyak kali tidak ada masalah. Contoh kalau niat pada rakaat pertama dia sembahyang witir sekali pertama. 1 rakaat. Kemudian yang kedua dia niat witir untuk 2 rakaat. Maka jadi 3. Contoh kalau kita takut kita tak bangun pada esok malam. Tak bangun pada esok pagi. Tak bangun pada esok paginya. Maka kita kena niat pada orang kata apa, kita kena buat solat witir pada selepas waktu Isyak. Ataupun kita buat pada waktu malam yang kita sebelum tidur, kita buat solat witir. Takut esok pagi tak bangun. Karena seandainya kita rasa kita boleh bangun, tidak ada masalah. Takutnya tak bangun, keraknya tak bangun je lah. Jadi takut tak bangun, kita buat solat witir siap-siap. Pasal kita dah buat semayang amalan-amalan yang fardu, maka kita tutup dengan amalan sunat. Maka kita tutup tu, seandainya esok pagi kita bangun, kita buat lagi 2 rakaat. Kita semayang solat tahajud, kita semayang solat sunat taubat. Akhirnya kita tutup dengan witir 2 rakaat. Maknanya dia tak kira sebagai 2 amalan. Witir bukan 2 amalan ketika itu, dia panggil 2 niat tetapi dalam keadaan yang witir. Makna niat yang sama. Kalau itu nak buat witir, kita buat bermula dengan 1 rakaat, kemudian buat 2. Jadi 3. Kemudian esok pagi nak buat 2, sebelum tahajud nak buat 2 lagi, buat. Kemudian lepas tahajud nak buat 2 lagi. Kemudian habis solat taubat nak buat 2 lagi, buat. Selagi mana dia ganjil.
3, 1, 3, 5, 9, 11 sampai mana dia keadaan ganjil. Tidak ada masalah. Sama juga dengan solat dia buat solat di masjid surau ataupun di masjid, dia buat tarawih 8 rakaat, kemudian dia buat witir. Bila orang buat witir, dia kata dia tak mau buat witir, dia kata apa? Tak lagi buat witir, tak boleh buat sunat ni nak buat solat witir, buat. Balik sekali sambung lagi 12 rakaat untuk solat tarawih. Sebab apa? Solat tarawih yang digalakkan 20 rakaat. Maka witir tak kena mengena dengan solat solat tarawih tadi. Kenapa kita nak nak sekat dengan solat witir tu, tak boleh buat tarawih dah. Kata kita buat witir, itu witir. Yang ni kita buat solat tarawih mesti mencukupi 20. Baru dapat pahala yang 20 rakaat. Selagi mana tak cukup 20, dapat 8 tu saja. Itu masalah. Jadi kita nak buat. Selagi mana kita rasa takut tak bangun, kita buat. Kalau memang kita duk buat tapi tiba-tiba tidur lepas isyak, tertidur sampai bangun pada waktu subuh, maka solat witir itu boleh diqadha kalau seandainya kita ni memang jaga solat witir. Tapi kalau kita jenis tak jaga solat witir, tak perlu diqadha. Kalau kita yang jaga solat witir, kita nak qadha, boleh qadha lepas subuh. Tidak ada masalah. Solat witir boleh diqadha sama dengan sunat-sunat yang lain. Baik, insya-Allah yang tu dah. Soalan lain? Masih Ustaz. Sama-sama. Seterusnya nak jemput Puan Haja Aminah Kasim daripada Bating, Ngorip, Selangor. Silakan Puan Haja Aminah. Terima kasih Cikgu Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang soalan nak tanya, cuma saya kadang ada orang cakap kalau kita solat fardu, bila nak buat solat sunat kita kena menganjak tempat tu Ustaz. Macam mana tu? Kalau saya dekat situ fardu, kat situ pun solat sunat. Kadang-kadang orang cakap kita kena ajak lain tempat untuk solat sunat. Janganlah solat sunat. Itu dia lah Ustaz. Soalan berkenaan tentang soalan tu tidak ada nas yang kuat. Tidak ada nas yang kuat berkenaan tentang kata kena injak tempat solat yang lain untuk solat sunat. Hanya di situ dia panggil sebagai penyaksian. Menjadi saksi kepada kita solat. Dia nak kata saksi pun sebab tu ni pendapat pada siapa yang bukan saya pun tak tahu, sebab benda ni benda yang belum dapat kepastian. Sebab apa? Kalau dia kata sembahyang di situ pun adalah sebagai saksi juga. Kalau dia sembahyang 2 kali pun jadi saksi dah. Kenapa nak kena ubah tempat? Kenapa nak kena ubah tempat? Yang tu saya tak tahu. Sebab apa? Mungkin ada pendapat yang lain kata mungkin hujah pada seseorang tu dia kata sebagai saksi dia tempat dia pula jadi ni. Mungkin kadang-kadang dia kata apa? Sembahyang sini saja. Tempat ni tak pernah sembahyang. Jadi kita nak ambil tempat-tempat yang berbeza. Menjadi saksi kepada tempat-tempat tu banyak. Kadang-kadang ni perlu juga kepada tempat yang banyak. Sebab apa? Kita nak dapat sebagai penyaksian kita di akhirat, makna kita ni beribadah kepada Allah dan tempat dia menjadi saksi kepada kita beribadah. Tapi tak payah kita jadi saksi sebab Allah Ta'ala dah mengetahui dengan amalan yang kita buat. Jadi kenapa kita nak cari pada yang susah-susah? Kita yang dapat tu kita datang tempat boleh sembahyang, kita sembahyang. Tidak ada masalah. Baik. Itu yang saya boleh maklum. Baik, Adakah lagi tuan-tuan dan puan-puan yang nak berinteraksi dengan Ustaz? Silakan. Cikgu Rahim. Ya. Saya nak tanya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang sembahyang witir tadi tu. Bila kita buat selepas Aisyah 1 rakaat. Ya. Tapi kita bangun lagi tahajud dan taubat dan sebagainya, kita tak buat dah. Macam mana Ustaz? Dia nak buat hanya 1 aja. Baik. Untuk 1 tidak ada masalah. Dia sebab apa? Dia ada mazhab yang berpegang kepada 1. Saya mazhab Maliki ataupun mazhab Hanbali, saya tak ingat. Mazhab Syafi'i dia berpegang kepada 3. 3 rakaat mana 1 dan buat 2. Itu dipanggil mazhab Imam Syafi'i ataupun buat 2 kemudian 1. Itu mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain ada berpegang kepada 1. Mazhab Imam Maliki kalau nak buat 1 pun tidak ada masalah. Tetapi tak bersamalah dengan apa yang diajar oleh mazhab Imam Syafi'i. Sebab tu Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita semua juga dengan kaedah bab-bab yang lain pun semua juga kita ikut kepada mazhab kita sendiri, insya-Allah. Mudah-mudahan dia menjadi ikutan kepada para ulama yang telah mengajar kepada kita dan mempandukan kepada mazhab yang kita pegang, insya-Allah. Yang 2 rakaat tu Ustaz bacaan dia apa dia? Ya. Dia bacaan tidak khusus. Yang Fatihah. Sama juga dengan amalan sunat dia semua kan amalannya
dia membaca yang wajib saja, wajib surah Fatihah. Kalau yang lain tu ada sunat. Kalau tuan nak tambah surah apa, bacalah surah apa yang tuan baca. Hanya ulama khususkan surah-surah yang pendek sebab kadang-kadang ada yang tak hafal. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun, kemudian baca qul Allah. Tak boleh baca izaja, baca qul Allah. Tu senang. Maknanya kita ambil yang surah-surah yang senang supaya orang lain boleh beramal ibadat. Tidak kita membebankan orang lain. Baik. Soalan? Masih Ustaz. Baik, sama-sama. Dah pukul 11 ni. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, rasanya sesi berinteraksi kita cukuplah setakat tu. InsyaAllah kerana macam Ustaz sebut sekarang ni dah pukul 10.57. InsyaAllah dah lebih dah. Tadi kita target 10.40. Ni lebih 17 minit dah. Alhamdulillah. Jadi suka saya maklumkan tetamu kita untuk malam esok pula, untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tetamu kita untuk malam esok adalah Al-Fadhil Ustaz Haji Omar bin Man daripada Merlimau, Melaka. Di Merlimau, Melaka, sama-sama kita, insyaAllah. Jadi dibuatlah kepada tuan-tuan semua untuk apa berinteraksi dengan Ustaz Omar Man malam esok. Dia juga merupakan guru Al-Quran di Melaka lah. Lepasan daripada sama dengan Ustaz Ma'aziz, secara kawan kepada pengurusi surau kami. Ustaz Ma'aziz insyaAllah sama kita malam esok, jauh daripada Melaka, Merlimau Melaka, insyaAllah. Jadi sebagai penutup pada program malam ni, saya nak persilakan sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ishaq bin Ismail kita untuk bacakan doa seperti biasa selepas kita selesai kuliah. Kita baca doa supaya dengan doa, dengan berkenaan Allah merahmati kita semua boleh kejayaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Dengan itu saya silakan sekali Ustaz untuk tutup dengan doa. Silakan. Baik, sebelum kita tutup doa bersama-sama lah kita beristighfar terlebih dahulu. Tuan ikut saya, kita nasyid sikit istighfar sebelum kita nak tutupkan dengan doa, insya-Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. توبة عبد الظالمين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami telah zalim diri kami, ya Allah. Dan jika Engkau tidak ampunkan kami, ya Allah, nescaya kami masuk orang-orang yang rugi, ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa kami, ya Allah. Ampun dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dan rahmatilah mereka seperti mana mereka mengasihi kami semasa kami kecil dahulu, ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran dan jadikanlah Quran itu sebagai pemimpin cahaya petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah kami apa yang kami lupa daripada Al-Quran dan ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran dan kurniakanlah kepada kami masa yang lapang untuk membacanya pada waktu malam dan siang dan jadikanlah Quran itu sebagai hujah bagi kami, wahai Tuhan sekalian alam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Sya'ban
dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan agar kami dapat menambahkan amalan kami untuk ditunjukkan kami di akhirat nanti insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berakhirlah program kita pada malam ini, siri yang ke-205. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah mengikuti program kita. Jadi Ustaz ucapkan terima kasih kerana terus sudi untuk menjadi khalifah dan secara alhamdulillah. Sehingga kita lagi itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cik Ibrahim.